الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب الجبار المتكبر إقرارا لألوهيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا لنبوته اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين أما بعد قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Kepimpinan KWE. Betul kan? Betul lah. Dan juga ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, saya doakan semuanya dikurniakan Allah dengan penuh keberkatan, penuh kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Allahumma amin. Saya sebenarnya Ustaz Ongkol ya. Dan kebetulan Kak Fadilah telefon awal tu selepas saya tolak panggilan yang pertama. Panggilan yang pertama semalam daripada Encik Zul Effendi, Biro Dakwah. Maklum Ustaz, tolong ganti malam ni, Ustaz Malik tak boleh datang. Ustaz Syahidan pun demam. Saya kata saya ada urusan, dan betul-betul maghrib saya ada urusan, saya tak sempat kata. Sebelum isyak saya dapat panggilan daripada Kak Fadilah, Ustaz Syahidan demam, esok minta tolong ganti. Tolak yang pertama saya tak rasa berdosa sangat. Bila tolak yang kedua dalam hariah yang sama, saya rasa agak berdosa lah. Jadi saya buat keputusan masuk office lambat sikit. Saya datang lah. Satu yang tuan-tuan kena clear ialah saya tidak menggantikan Ustaz Syahidan. Saya datang sebagai untuk sembang-sembang je. Kalau apa yang tak kena saya cakap, rujuk untuk guru tuan-tuan Ustaz Syahidan. Baik, pagi ni kita sembang sikit. InsyaAllah. Allah kata dalam Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ni Allah cakap kat Nabi Muhammad, suruh bagi tahu kita. Walaupun sebab nuzul tu ada cerita lain, tetapi ibrah secara keseluruhannya untuk bagi tahu kepada kita ialah kalau betul kita sayang Allah. Kalau betul kita sayang Allah, tuan-tuan, saya nak tanya ni. Pagi ni kita main ni buat apa? Duk buat program ni buat apa sebenarnya? Dia tak mau cerita ayat kitab. Pasal apa? Pasal apa main ni? Sedangkan banyak lagi tempat kita boleh pergi, dan banyak lagi tempat yang kita boleh ingat Allah juga. Ya? Mencari ilmu, dan banyak lagi tempat boleh mencari ilmu. Banyak.
Dekatkan diri dengan Allah. Oh, banyak. Saya macam nak tukar tempat ni. Tuan-tuan, betul, semua tu betul dah. Betul dah. Tapi yang satu kita kena yakin, saya di sini dan tuan-tuan di sini kerana Tuhan dah takdirkan kita di sini. Itu Tuhan dah takdirkan kita ni. Bukan maksud Tuhan takdirkan orang lain di tempat lain tak elok, bukan. Tapi perjalanan kita ini ialah Tuhan takdirkan kita. Kita duduk pada sesi ini untuk memahamkan diri kita bahawa hidup kita ni sebenarnya dalam susunan Tuhan. Itu satu. Hidup kita ni sebenarnya dalam susunan Tuhan. Aku dah gayat dah aku dah. Dalam susunan Tuhan. Ini kena clear. Dan kita bergerak ke sini bukan saja-saja, semua telah ditentukan. Satu. Yang kedua, dengan keazaman kita bahawa kita nak jadi hamba kepada Allah. Betul? Walaupun kadang-kadang malu Allah dengan kawan-kawan. Kan, mesej amai tak hari ni? Tak mai ke? Kan, suami mai, isteri terpaksa mai. Isteri mai, suami terpaksa mai. Contoh. Okey? Tapi kita usaha ini untuk kenal Allah. Betul? Kita nak jadi hamba Allah. Okey? Tapi caranya macam mana? Caranya macam mana kita nak jadi hamba Allah ini? Caranya macam mana kita nak cinta Allah ini? Allah suruh Nabi bagi tahu kepada kita dalam Quran. Allah kata apa? In kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul-betul cinta Allah, kalau kamu betul-betul cinta Allah, ada beberapa perkara kena buat. Fattabi'uni, Nabi kata ikutlah aku. Kita ikut Nabi bukan sebab Nabi semata-mata, tapi kita ikut Nabi sebab cinta Allah. Dan cinta Allah tu takkan sampai kalau tak ikut Nabi. Pasal Nabi yang duk ajak benda ni semua, macam mana nak sampai ke Allah? Itu satu. Ikut Nabi, fattabi'uni, dan Allah jamin, Allah kata apa? Yuhibbukumullah. Allah akan sayang kamu. Allah akan kembali cinta kamu. Satu. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Hak ni paling penting, tuan-tuan. Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah kukuhkan hujung ayat tu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesifat dalam hidup kita, tuan-tuan, nak mencari Allah ialah ikut Nabi. Ikut Nabi. Saya nak buat satu rumusan basic. Sebenarnya Nabi datang ni bawa apa? Ini pula. Nabi datang ni bawa apa? Apa dia? Macam-macam lah. Ajaran agama dan sebagainya kita boleh dengar. Saya nak buat satu rumusan. Apa yang Nabi bawa ni ada dalam azan. Secara prinsipnya ada dalam azan. Saya nak tanya, bila mula-mula kita dengar azan ni? Bila mula-mula? Masa kita dilahirkan, sunat diazankan, bukan? Tuan-tuan, semenjak kita dengar tu, tuan-tuan tak percaya cakap saya, tuan-tuan buka YouTube lah. Tapi saya lagi lah buka, jangan buka lah. Dia ada fenomena azan. Semenjak daripada kita dilahirkan itu, ini cerita kita semenjak kita dilahirkan itu, kita diperdengarkan azan itu, dan azan itu terus berkumandang di seluruh dunia setiap detik. Setiap detik. Apabila bumi itu berputar, berlakunya terbit matahari dan sebagainya,
Kita beza Kelang dengan Kuala Langat. Contoh, berapa? 2 minit dia punya ni. Kan? Dia pergi. Setiap detik sekarang ni, walaupun kita duha di sini, ada tempat lain sedang subuh. Masuk waktu. Azan ini sangat bernilai. Tapi apabila sangat bernilai tapi sangat terlalu dengar, dia jadi macam biasa. Apa yang terkandung dalam azan? Kita dah pegang anak ni, baby. Saya ni Allah takdirkan belum ada zuriat sendiri. Ni tahun ni 20 tahun dah kahwin. Allah bagi pinjam 4 bulan dalam perut, gugur. Yang satu nanti saya sembang. Lepas daripada itu, tuan-tuan, lama jugalah, 5-6 tahun lepas tu dapat satu panggilan telefon daripada hospital Sungai Petani. Telefon, "Ustaz, ada hamba Allah ni baru dapat baby, baru lahir sangat-sangat baby ni, dan dia niat anak dia ni nak bagi kepada mana-mana ustaz." Di Sungai Petani ni, saya duduk Kuala Lumpur ni, duduk Keramat. Saya kata simpan, lah ni juga saya punya gelojoh nak jadi bapa ni. Saya tak tanya lelaki ke perempuan, color apa semua. Semangat. Dan saya, isteri saya, abang saya berapa saman kena saya tak tahu. Yang semangat ni. Pasal nak pergi settlekan semua hari tu juga. Nak pergi ambil, nak pergi buat dengan JPN, nak buat angkat sumpah apa semua. Saya nak clear, ambil betul-betul ceritanya. Bukan ambil tak ada apa-apa ikatan. Okay. Sampai dekat hospital, baru 8 jam kan 6 jam baby. Tengok Allah, perempuan kala sebiji aku. Kan? Okey. Tuan-tuan nak tengok ni jadi bapak segera ni kita pegang ni, bapak segera ni. Ni ustaz balik Azhar tau. Ustaz balik Azhar. Enggak. Toyak. Boleh betul. Pegang ni punya pedar, takut jatuh nak ganti lain payah ni. Enggak. Satu cleaner, nyonya main tepuk belakang. Cik, sorry saya cakap. Selalu orang Melayu kalau dapat baby ada itu nyanyi. Nyonya peringat ustaz balik Azhar. Nyanyi. Allah teringat azan. Pegang tuan-tuan dengan ayat mata keluar ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dah kena bukan. Dia asal keluar ayat mata dia pergi ke situ lah. Bukan. Itu lagu raya. Lagi satu punya lagu, tuan-tuan. Ini cerita melawak, tuan-tuan. Tuan-tuan, mukadimah hidup anak kita ini, azan ini bukan semata-mata azan. Okay? Azan ini ayah yang perlu buat. Walaupun kita tok mertua kita ni wali ke tok kiai ke apa ke, azan ini bapa yang ambil tanggungjawab. Okey? Yang nak bagi yang tok kiai, tok wali, ulama ni apa semua pasal apa? Tahnik. Pasal apa bapa ni buat? Pasal ada pertanggungjawabannya di situ. Kita pegang anak kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai anak, lahirnya kamu ke muka bumi ini bukti kebesaran Allah. Kamu bermula dengan setitis air yang sangat hina, yang tiada manusia membincangkannya. Kamu keluar sebagai insan yang mulia, bukti kewujudan dan kebesaran Allah. Ini pesan kita kepada anak ini. Ini tanggungjawab kita untuk membangunkan anak ini hidup bertuhan. Bahawa hidup ini tidak akan jadi sia-sia. Ada yang menciptanya. Tapi ramai yang tahu ada Tuhan, tapi tak ikut Tuhan. Wahai anak, aku pesan padamu, asyhadu an la ilaha illallah. Bersaksikanlah bahawa tiada Tuhan melain Allah. Ikut Tuhan ini. Kemudian apa?
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai anak, ikut juga manusia membawa kabar gembira tentang Tuhan ini, Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan, agama ini dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada prinsip asasnya ialah itu akidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga ini perlu ditanam dalam diri setiap insan. Tanggungjawab. Akidah. Kita membinakan akidah dalam diri kita dan dalam diri generasi kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Tanggungjawab kita. Baik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini apa dia ni? Kalimah syahadah. Bukan? Dia ditimbang sebagai apa? Sebagai registration. Registration dengan agama ini itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu registration dengan agama ini. Tapi belum pasti bahawa seorang itu yang melafazkan itu adalah satu orang Muslim sejati. Belum lagi. Apabila seseorang itu melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu belum pasti lagi bahawa dia adalah Muslim sejati. Yang pastinya ialah dia boleh dan layak diuruskan mengikut hukum agama. Nikah ikut cara Islam, mati ikut cara Islam, ke bumi ikut cara Islam dan sebagainya. Sebab ramai juga yang melafazkan lafaz ini. Dalam Islam kita ada ayatnya munafik. Munafik. Munafik ni apa dia? Munafik ni apa? Mengaku depan, belakang lain. Cerita mudah macam tu. Ramai juga yang mengaku dengan lafaz ini tapi syirik, menyengutukan. Percaya Allah tapi percaya juga benda lain yang berkuasa. Baik, ini akidah ini. Akidah ini membina kita menjadi hamba kepada Allah. Wataknya itu. Wataknya hamba kepada Allah. Baik, kita pergi satu. Asyhadu. Apa maksud asyhadu? Apa tu Ustaz buat muka okey, nah, ini dah KWE masjid ni. Bukan KWE rukun tangga ke apa kan? KWE masjid ni. Apa maksud asyhadu? Apa maksud aku bersaksi tu? Mengaku. Ada asyhadu tu dulu. Asyhadu ni maksudnya aiqanu wa u'linu. Aku yakin dan aku mengisytiharkan. Aku yakin dan aku mengisytiharkan. Yakin apa dan isytihar apa? Satu. An la ilaha. La ni maksud apa? Tiada. Ilaha, Tuhan. Saya nak tanya pula. Apa maksud Tuhan ni? Ini belum cerita Allah lagi. Tuhan. Pencipta. Jadi pencipta kereta tu Tuhan. Jangan duk buat tengok cicak. Tengok saya ni, tengok. Dia mula tengok pen, tengok cicak, apa kan. Tuhan tu apa ni kita nak sembah ni, Tuhan tu apa? Sebelum pi ke Allah tu, Tuhan tu apa? Yang punya alam. Yang membuat semua ni. Termasuk kita. Jadi yang buat kek tu termasuk juga semua tu dia buat juga. Yang maha kuasa Fir'aun, yang mencipta. Orang buat kereta tu, cipta kereta macam-macam tu.
Perangai saya memang macam tu. Panggil saya kuliah, saya takkan kuliah seorang-seorang. Kita kuliah sama-sama. Okey. Dalam sifat uluhiyah ini, dia ada namanya al-istighna wal-iftiqar. Okey. Ilahun Tuhan itu, dalam sifat ilahun itu ada al-istighna wal-iftiqar. Saya bawa maksud mudah macam ni. Tuhan ini, dia tidak memerlukan kepada semua selain pada dia. Zat Tuhan ini, dia tidak memerlukan semua selain daripada dia. Ini satu sifat. Maksudnya maha kaya daripada bergantung dengan benda-benda lain. Selain. Dia tak perlu. Dia tak perlu ada manusia, dia tak perlu ada orang Islam, dia tak perlu ada pokok, dia tak perlu. Dia tak perlu hamba-hamba dia semayang kat dia, dia tak perlu. Dia tak perlu. Ni Tuhan ni. Dia tak terikat langsung dengan kita. Satu. Yang kedua, Tuhan ni, semua selain daripada dia, perlu kepada dia. Semua selain daripada dia, perlu kepada dia. Ayat mudahnya ialah, Tuhan ni, ialah, di dalam sifat uluhiyah itu ada al-istighna wal-iftiqar itu, ialah, dia berdiri dengan sendirinya dan tidak perlu kepada yang lain, tapi selain daripada dia amat memerlukan dia. Tuhan yang macam ini sifatnya tiada lain illallah, melainkan Allah. Melainkan Allah. Ini kena clear. Jadi dalam kedudukan yang macam ni tuan-tuan, keterikatan kita dengan akidah ini, dengan Tuhan ini, keterikatannya ialah kita sebagai hamba kepada Allah. Kita sebagai hamba kepada Tuhan. Baik, saya nak tanya lagi. Kita ni hamba Allah kan? Betul? Betul ke? Hamba Allah kan? Betul? Kita makhluk Allah. Makhluk Allah. Baik. Kita pergi kepada hamba Allah. Apa sifat hamba? Sifat hamba apa? Ayat mudah, yes sir. Ayat mudah, yes sir. Apa saja order, yes sir. Itu satu. Hambailah apa arahan pun, aku hamba, aku akan buat. Satu. Yang kedua, apa sifat dia lagi? Apa watak hamba? Yang kedua, kalau buat salah, segera minta maaf. Minta ampun, minta maaf. Itu watak hamba. Dalam menguruskan kehidupan ini, Tuhan tak hantar kita saja-saja tanpa panduan. Dalam menguruskan perangai watak hamba ini, Tuhan dah bagi panduan kepada kita dengan dua figura utama dalam kehidupan dunia. Apa figura utama tu? Ini ustaz-ustaz tu cakap banyak dah ni. Saya ingat tuan-tuan ni tok guru lebih ramai daripada saya. Saya mengaji universiti, tok guru saya 15 orang pun tak ramai. Tapi saya tengok kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah KWE ni, ingat tuan-tuan berpuluh tok guru ni. Bercerita ni lah, ambil kan. Jangan masuk aku ni tok garu. Tanya lebih sikit, garu kepala nak jawab. Baik. Dua figura utama ni, antara yang saya ingat yang mengulas adalah Ustaz Atta dalam kuliah subuh. Ada sekali dia mengulas, saya ingat dia. Dua figura utama. Pertama siapa? Nabi Adam. Yang kedua, Iblis. Okey? Nabi Adam dan Iblis.
Saya nak tanya, Nabi Adam makhluk Allah? Makhluk Allah. Nabi Adam hamba Allah? Hamba Allah. Iblis makhluk Allah? Makhluk Allah. Iblis hamba Allah tak? Iblis hamba Allah tak? Iblis hamba Allah tak? Kita dah sembang tadi watak hamba. Ustaz, kita pergi jauh sikit. Nabi Adam dua-dua ni dalam syurga tau. Dua-dua ni dalam syurga. Okey? Nabi Adam dalam syurga. Iblis ni syarah ada banyak sangat. Ada kata jin yang paling hebat, paling bagus, paling abid di dunia diangkat menjadi ketua di syurga. Ada katakan yang hebat sangat di syurga diangkat menjadi ketua malaikat di syurga. Hebat. Iblis. Dua figura hebat ni. Nabi Adam ni figura hebat kan? Baik, Nabi Adam ni ada buat khilaf tak di syurga? Ada buat? Nabi Adam buat apa? La taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Allah kata jangan rapat dengan pokok ni. Takuna minal zalimin, akan jadi orang yang zalim. Khilaf. Rapat makan. Riwayat begitu. Khilaf. Buat salah tak? Khilaf. Salah. Apabila melakukan kesalahan yang khilaf ni, akan ada kesan. Akibat. Akibat dia apa? Keluar pada syurga. Duduk dunia. Apa respon Nabi Adam? Apa respon Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Respon Nabi Adam. Allah kata la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan rapat dengan pokok ni. Akan jadi orang yang zalim. Bila dah melakukan kesilapan tu, mengaku Rabbana zalamna, Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kalau tak ampunkan kami ya Allah, kami tergolong dalam golongan yang rugi. Sifat hamba. Iblis orang yang hebat dalam syurga, makhluk yang hebat dalam syurga. Buat salah tak? Buat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Apabila aku katakan kepada seluruh para malaikat, tunduk hormatlah kepada Adam, seluruh malaikat tunduk, melainkan iblis. Dia buat salah tak? Kena kesan tak? Akibat ada tak? Plot juga. Tuan-tuan, iblis ni tak pernah buat salah. Sekali saja buat salah dalam syurga, dia buat salah dengan Allah, keluar pada syurga. Ni iblis. Kita berapa kali buat salah, tapi duk lagi angan-angan kot boleh masuk syurga. Tuan, hak tu ayat mudah lah, kan? Keluar pada syurga. Apa respon iblis? Aba wastakbar, enggan dan takabur. Yang kedua pun, janji dengan Tuhan, aku terima dan minta Tuhan lanjutkan usianya sehingga akhir dunia dan akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam, dendam kesumat, dan Tuhan tunaikan. Tuan-tuan, buat salah, satu, tak ikut perintah. Yang kedua,
dah buat salah, kembali pada Tuhan tak? Tak. So, saya kata sekali katanya, Iblis ni makhluk Allah tak? Makhluk tak? Makhluk. Iblis ni hamba tak? Mengikut kepada watak dan sifat itu tidak tergolong. Tidak ada yasa dan tidak ada immediate minta maaf, minta ampun. Ini bukan cerita-cerita Parlipulara yang untuk kita dengar. Ini menjadi panduan dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi hamba yang yasa tadi? Yes man. Dan apabila melakukan kesalahan, sudahkah kita segera mencari Tuhan? Itu satu. Saya bagi contoh. Contoh kenal Nelofa. Kenal tak Nelofa? Nelofa ni cerita sebelum dia menikah dengan Riz dulu lah. Sebelum dia menikah dengan Riz dulu, saya bagi tahu kat tuan-tuan, Assalamualaikum, saya nak bagi makluman. Ni cerita sebelum dia menikah dulu ni. Yang Nelofa ni tunang saya. Gelap. Macam tu punya color, macam tu punya bentuk. Betul kan ni? Gelap. Huduh. Mana? Huduh. Pasal apa? Pasal pengakuan. Pengakuan. Tapi lat esok, Nelofa buat satu press conference and bagi tahu bahawa Ustaz Zainuddin adalah tunang saya. Ataupun my future husband. Awas nyam. Pasal pengiktirafan. Pengiktirafan. Tuan-tuan, kita mengaku kita hamba Allah. Pengakuan. Satu isu yang saya nak tanya, betul ke Allah dah iktiraf kita selaku hamba-Nya? Itu satu soalan. Saya cakap tentang kita termasuk diri saya, tuan-tuan. Betul ke kita hamba Allah? Saya bawa satu metafora. Dengan kes-kes beras naik harga, minyak tak berapa nak ada, gula daripada biasa jadi premium, gula apa semua. RM50 masuk CS, kecil ke besar? Kecil Betul ya? Bukan kecil yang kecil sangat, betul? Betul ya? Setuju dengan saya nak? Baik tuan-tuan. Betul. Dengan kehidupan sekarang, masuk tempat-tempat macam tu, RM50 tu sangat tak ada apa-apa. Betul? Tapi RM50 yang sama masuk Masjid Taman Putra Perdana, besar ke kecil? Besar. Pasal apa jadi macam tu? Pasal apa jadi macam tu? Sudah hamba Allah ke kita? Saya bawa metafora mudah-mudah. Sudah hamba Allah ke kita? Kita bawa RM50 tu dapat beras, nampak beras kambing. Tapi Tuhan janji kepada kita, orang yang bersedekah habuannya macam mana, orang yang jariah habuan macam mana. Kita macam tak berapa nak percaya janji Tuhan. Masuk CS minggu 3 kali, sebulan 12 kali. RM50 tak ada apa-apa. Masuk masjid sebulan sekali, nak masuk RM50 pun fikir istikharah lengkap. Pasal kita ada konflik keyakinan. Betul ke? Itu akidah yang kena clear. Dan akidah ini membawakan fakta yang jelas kita nak jadi hamba kepada Tuhan itu sebut. Ya, kita sambung lagi. Kemudian hayya 'alas salah. Tuan-tuan, agama ini Nabi bawa dengan syariah. Salat sebagai simbol syariah itu. Salat. Saya nak tanya, salat fardu ada berapa? Ini ayat untuk minum saya minum terus lah. Tak apa, saya minum terus boleh lah. Kawan nanti ada orang nak kena basuh pula. Bismillahirrahmanirrahim. Salat fardu ada berapa?
Tunggu dulu. Salat fardu ada berapa? Ni aku tanya orang masjid ni. Salat fardu ada 2. Satu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ni. Salat yang fardu ain tu baru 5 waktu. Apa beza fardu ain dan fardu kifayah? Fardu ain ni ain, setiap seorang kena buat. Tak boleh nak swasta kat orang lain. Okey, tu satu. Fardu kifayah, solat fardu kifayah ni apa? Salat fardu kifayah ni salat jenazah. Apa maksud kifayah? Ayat kita, orang lain dah buat, kita tak payah. Itu. Jadi selama itulah orang lain pun duk anggap orang lain akan buat, dan kita tak payah. Okey. Kenapa saya nak cakap pasal salat fardu? Sebab salat fardu ni ada syarat niat dia. Bila dia fardu, dia kena ada 3. Qasad, ta'rid, ta'mid. Tu. Usalli fardhu ataupun apa? Zuhur ke, asar ke, maghrib ke. 3 tu mesti ada dalam lintasan niat itu. 3. Sama juga dengan solat jenazah tadi. Itu kena ada. Fardu tu kena ada. Ramai kita terlepas perkataan fardu tu dalam solat jenazah. Saja aku solat jenazah, kata jenazah lelaki ni 4 takbir kerana Allah Ta'ala. Kan? Kena masuk fardu kifayah. Itu ikut mazhab Syafi'i. Okey. Baik. Berapa lama dah kita sembahyang salat fardu ain ni? Baru. Berapa ribu kali dah kita salat? Maksudnya berpuluh ribu. Saya nak kalkulate mudah saja. Setahun hijrah 365 hari. 360 hari. Tahun hijrah 360 hari darab 5. Berapa? 1,800 kali. Tu Haji, kalau saya salah betul kan? 1,800 kali tuan-tuan. Setahun. Berapa tahun dah kita duduk sembahyang ni? Kita letaklah. Ada 20 tahun. Baru sangat. Lebih. 10 tahun 18,000. 20 tahun 36,000. 30 tahun 54,000. Kita letaklah dah 54,000 kali kita sembahyang. Betul kan 54,000? Betul kan? Lebih kurang nanti apa klik sendiri lah. 54,000 kali kita sembahyang. Betul kan? Kata dah 30 tahun sembahyang. Tu minimum lah. Okey? Tak maaf tuan. Saya nak cek hari ni. Setiap bacaan dalam sembahyang dan makna dia. Pasal kita sembahyang ni menghadap Tuhan. Kan? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Hak mula-mula sekali yang akan dihisab pada hari kiamat nanti salat. Kalau salat tu okey, maka yang lain akan okey. Okey? Baik. Berapa rukun salat? Lain kali jangan panggil saya Nana. Untuk tenang dalam kehidupan, jangan panggil saya. Rukun solat ada berapa? 13 ke 17? Betul 13? Okey, daripada 13 rukun tu ada berapa rukun qauli? Yang sebelum ni duk buat apa? Ada berapa rukun qalbi? Ada berapa rukun fi'li? Tuan-tuan,
Ni sekali-sekali tuan-tuan dalam grup KWE ni nak bagi cadangan. Duk pakat-pakat hafal makna bacaan dalam solat, supaya solat kita bernilai, supaya kita tahu apa yang kita sedang bicarakan dengan Tuhan. Kita tak mau jadi macam orang mabuk. Dia bercakap, dia tak tahu dia cakap apa. Kita tak mau kita mabuk dalam solat. Kita sedang interaksi dengan Tuhan, tapi tak tahu kita sedang buat apa. Pasal apa kita tak boleh nak keluarkan makna-makna itu? Sebab kita tidak letakkan priority dalam hidup kita. This is the most important thing in our life. Kita sibuk ke? Tuhan bagi 24 jam kat kita. Tuan-tuan jangan terasa hati kita cakap tentang kita termasuk saya. Doa iftitah itu, apa permohonannya? Apa maksudnya dalam iftitah itu? Saya nak tanya, dalam solat ini tuan-tuan, di mana yang betul-betul kita, bacaan dalam solat ini, di mana yang betul-betul kita sedang minta dekat Allah? Yang betul-betul kita minta ke Allah. Duduk antara dua sujud. Lagi? Okey, iftitah itu dia bukan permohonan, walaupun namanya doa. Dia hanya tawajjuh, declare, pengikrar. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu semua ikrar kita. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Ikrar kita. Kita janji apa lagi tadi? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita dengan Tuhan dalam sembahyang. Janji kita dengan Tuhan. Tuan-tuan. Kemudian kita baca Fatihah. Adab meminta telah dibimbing dalam Fatihah. Apa ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua pujian pada Tuhan. Pujian pada Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Semua ni madih. Lepas kita dah puji apa semua ni, baru kita minta satu apa dia? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang benar. Missionary Kristian ataupun sebahagian agama lain, dia kata Islam ni tak betul. Dan Islam ni tak betul. Kalau mereka betul, pasal apa duk minta kat Tuhan lagi untuk tunjukkan jalan yang benar? Kalau kita dah ada di jalan benar, pasal apa nak minta kat Tuhan lagi? So, apa jawapan kita? Kenapa Tuhan sampai 17 kali suruh kita minta kat Tuhan supaya kekal dalam jalan yang benar ni? Pasal apa? Satu sefer dia, bermula dengan jalan yang betul, belum pasti berakhir sampai tempat yang betul. Belum pasti. Saya bagi contoh Waze, Google Map, Waze. Kita nak pergi mana? Pergi Betong, contohlah. Memang tak pernah tahu pun tentang mana apa semua. Kita ni Waze. Mula-mula Waze, bateri cantik, coverage cantik, apa semua. Jalan betul lah. Sampai tengah jalan, bateri habis, handphone off. Hak mula tadi kita dah betul jalan, tapi confirm ke kita akan sampai betul? Duk harap pula signboard. Main signboard, lekang pula. So, perjalanan bertemu dengan Tuhan ini
cabaran dia banyak. Tidak ada pilihan lain melainkan cari Tuhan untuk Tuhan bimbing kita. Ikut cara yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. So salat ini perlu salat yang sebagaimana Nabi ajak pada kita. Tuan, peruntukkan sikit masa, satu hari 10 minit cukup lah. Sambil-sambil minum kopi, 2 orang kan, 3 orang. Buka Ustaz. Jom kita tengok apa makna. Google. Makna iftitah dia. Ya. Dan masa yang kita paling rapat dengan Tuhan masa bila? Sujud. Tapi dalam sujud tak ada doa tak? Ada doa tak dalam sujud? Yang declare kita nak doa tu kita doa. Yang di bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Penghambaan kita betul-betul waktu tu punggung kita atas, dahi yang kita rasa mulia tu di bawah. Selari dengan kaki kita. Waktu itu kita menyerah pada Tuhan, mentasbihkan Tuhan, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi. Lepas kita dah serahkan semua, salat ni mengajar apa? Duduk antara dua sujudlah kita minta pada Tuhan. Kita minta apa? Rabbighfirli, 8 benda kita minta. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tuan-tuan balik tengok makna. Supaya kita minta kat Tuhan ni, minta yang betul dan memang niat kita nak dapat yang itu. Yang 8 tu dah merangkumi segalanya urusan dunia dan akhirat. Rabbighfirli, Tuhan ampunkan aku. Warhamni, rahmati aku. Wajburni, apa makna wajburni? Wajburni apa? Syekh Nawawi Al-Bantani kata apa? Wajburni ni makna dia apa? Aghnini ghinan la akhafu faqru ba'da. Tuhan, kurniakanlah aku dengan kekayaan yang aku tak takut fakir selepasnya. Tuan-tuan, sampai ke tahap tu. Dan kita solat ni untuk siapa? Bukan. Kita bukan solat untuk Tuhan. Hampa ingat Tuhan heran ke kat hampa? Solat-solat ni apa semua. Hari ni dapat macam-macam nikmat, esok penuh masjid Putra Perdana sembahyang subuh. Syukur kat Tuhan. Sebab penuh masjid, Tuhan pun naik tinggi sikit kemuliaan sebab ramai datang. Lusa protes kat Tuhan, pakat tak sembahyang semua, Tuhan pun jatuh balik. Ingat macam tu ke? Nah. Kita sembahyang bukan untuk Tuhan. Kita sembahyang untuk apa? Kita sembahyang untuk kita menjadi hamba kepada Tuhan. Kita sembahyang untuk apa? Kita sembahyang untuk minta tawaran-tawaran yang diberi Tuhan. Kita minta. Tuan-tuan, masalahnya kita silap fahami. Kita sembahyang sebab untuk Tuhan. Kita sembahyang untuk menjadi hamba kepada Tuhan. Itu satu. Tuhan ni tak heran dengan kita. Maksud tak heran ni maksudnya tak terikat lah. Tuhan tidak terikat dengan af'alul ibad. Okay. Baik. Habis daripada itu tuan. Azan kata apa? Hayya 'alal falah. Wahai anakku, agama ini tidak pernah mengajar kamu merempat di muka bumi ini. Carilah al-falah dalam hidup. Carilah kehebatan dalam hidup. Tuan-tuan, Al-Falah ni walaupun banyak syarahnya, saya suka nak bawa makna mudah, ialah kejayaan dalam hidup. Al-Falah, dunia dan akhirat. Rukun Islam ada berapa? Berapa? Ni saya tanya orang Islam ke? Rukun Islam, pasal apa tu tegak-tegak nak jawab ni? Rukun Islam ada berapa? Dia duk confuse. Rukun negara, rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam ni ada 5. Tuan-tuan, 2 daripada rukun Islam ini, umat itu perlu kaya baru boleh laksanakan dia. Pertama, zakat. Zakat bukan cerita fitrah saja.
Zakat yang lain terlalu banyak. Umat ini perlu kaya hingga mampu mengeluarkan zakat. Satu. Yang kedua, haji. Untuk orang-orang di luar dan istita'ah itu. Dan ini dalam apa nama list ke, tak dalam list ke 30-40 ribu dalam ni. Itu al-falah. Tapi pesan kita pada anak kita, wahai anak, tatkala kamu berada di kemuncak dunia, kehebatan harta, kekuatan kuasa dan tak ada siapa yang berani tegur kamu, ingatlah wahai anak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hebat mana pun kamu, kamu tetap mempunyai Tuhan. Ikatlah diri kamu dengan Tuhan ini. La ilaha illallah. Di situ datangnya akhlak, di situ datangnya tasawuf, di situ fahamnya harta ini untuk apa, kejayaan ini untuk apa, di situ datangnya. So, rumusan akhir pada saya, tuan, apa yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ialah itu telah tergolong dalam azal itu. Tinggal lagi kita perasan tak perasan saja secara prinsipnya. Dan kita datang pada hari ini sebab kita meyakini bahawa ada kehidupan selepas ini. Ada kehidupan selepas. Saya nak tanya teman. Penutup ni. Kita ada berapa minit lagi? 5 minit eh? Okay. Ada kehidupan lagi selepas ini. Saya nak tanya, agak-agak kita ni berapa lama lagi balance kita? Saya, tuan-tuan, saya ingat maksimum 10 tahun. Tu pun lama dah. Saya dah ingat dah saya. Okey? Itu kalau ni lah. Okey? Dengan kederat, dengan apa. Tuan-tuan, 10 tahun. 2 minggu lepas, saya dah ulang alik pergi Kedah. Pergi Kedah, adik bongsu bapak saya, arwah. Adik bongsu bapak saya, dia tinggal seorang tu je. Duduk masuk ICU, duduk ulang alik pergi tengok. Ulang alik pergi tengok. Kita nak risau yang itu. Tiba-tiba balik sini, orang yang risau tu, yang kita risau tu keluar sihat. Adik isteri saya meninggal, umur 42. Dalam hidup ni, tuan-tuan, bila kita yakin bahawa kita ada kehidupan selepas ini, abadi, infinity punya kehidupan, tuan-tuan. Katalah kita ada 10 tahun lagi, tuan-tuan. Gunakanlah 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun ini untuk betul-betul bersedia untuk kembali menggapai nikmat yang kekal abadi itu. Nak balik nanti, tuan, kita nak balik, kalau kena gayanya, kita akan balik ke tempat yang kekal nikmatnya. Cukup-cukup kita tertipu dengan nikmat sementara ini. Tuan-tuan, kembali nilaikan balik solat kita menjadi solat yang bernilai. Kembali nilaikan balik hubungan kita bersama sahabat dengan persahabatan yang bernilai, ukhuwah lillah. Kembali nilaikan balik kehidupan kita sebagai satu kehidupan yang betul-betul masuk dalam, moga akhir-akhirnya tak kala Tuhan seru kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini pengiktirafan Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan-golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, masuklah ke syurga-Ku. Tuan-tuan, tadi kita mengaku kita nak pengiktirafan ini. Semoga seruan ini sampai juga kepada kita.
Mula azam sekarang. Mula azam sekarang. Ya tuan-tuan Baik, saya ada 2 minit lagi. Macam mana? Lebih sikit. Dalam prinsip ini, kita kena hormat waktu makan. Okay. Baik, dia 11 sampai 11.30 tu waktu makan. Kena patuh. Tuan-tuan, satu rumusan akhir pada saya. Mati itu pasti. Tapi bila kita mati itu, kita mati itu yang tak pasti. Siapa yang boleh bagi jawapan yang betul kat saya, tepat, ambillah harta yang saya ada ni. Betul. Dekat masjid ni. Saya ada handphone satu, ada kunci kereta, ni beg kuliah saya masjid-masjid. Dan beg kuliah ni, envelope yang saya dapat ni, saya tak pernah buka. Bukan tak pernah. Ni, tengok beribu dah ni. Saya nak beritahu ni. Jawapan betul, ambil. Tapi syarat betul. Mesti betul. Siapa yang confirm saat lagi, balik pukul 12.30 saat lagi, dia boleh masih ada ruang untuk makan tengah hari bersama-sama dengan keluarga. Sabit tu aku berani bagi. Aku tahu jawapan tak ada. Orang-orang yang terdahulu pergi awal pada kita, mereka pun dianggap mereka boleh sama macam kita sampai sekarang. Satu yang saya nak pesan penutup. Untuk kehidupan selepas mati, jangan terlalu bergantung kepada orang yang hidup. Pegang tu. Pegang tu. Untuk kehidupan kita selepas mati, jangan terlalu berharap kepada orang yang hidup. Pegang. Saya nak bagi contoh. Apabila kita dah mati ni tuan-tuan, hutang yang paling banyak kita buat dalam hidup kita, hutang apa? Nak beli aset? Aset. Beli apa? Rumah. Rumah ada title ke, tak ada title ke, puluh tahun jugalah kita beli nak kena bayar. Betul? Tuan-tuan, kita bekerja macamkan hamba ni semata-mata nak bayar duit rumah tu. Betul? Kita kerja macamkan hamba ni untuk kita penuhkan isi rumah itu untuk keselesaan ahli keluarga kita. Betul? Tuan-tuan, 2 jam lepas kita mati tuan-tuan, orang yang hidup bawa keluarkan kita pada rumah tu dalam keadaan tak mandi pun. Tumpang mandi air wakaf dekat masjid. Tak payah lama. 2 jam lepas itu. Pasal apa tak mandi kat rumah kita yang 30 tahun kita uruskan hidup tu, susah. Susah. Susah nak ubah cushion, susah nak ubah sofa. Kalau mandi kat rumah pun mandi kat mana? Garaj. Tutup dengan kain pelekat, kain batik lepas ni tu. Itu orang hidup buat kat kita 2 jam lepas mati tuan-tuan. Bekal tu. Dia tak sanggup nak ubah sofa tu Sat. Dia tak sanggup nak buat apa. Saya arwah bapak saya mandi di ruang tamu. Memang itu impian dia buat rumah tu, memang impian dia. Rambat semua keluar, bagi kami anak beranak nak mandi kat Sat. Susah. Tapi kalau kita ingat 30 tahun dia susah bangunkan kita, takkan susah 3 jam dia kita boleh buat. Satu. Jangan lepas ni apa suruh mandi rumah pula, marah geng-geng khairat kematian ni. Tu satu saya nak bagi tahu ni. Yang kedua, lepas mandi, masa bila yang paling sedih? Orang tengok kita dalam kafan ni, masa bila paling sedih? Dah kafan, sebelum tutup muka. Betul? Betul?
panggil cium. Betul? Menangis semua, betul? Menangis. Saya tanya pasal apa menangis? Sedih. Saya tanya pasal apa sedih? Pasal apa sedih? Oh, isteri sedih sebab ya Allah, tak tahulah dulu janji hidup semati, lepas ni tak tahu nak hidup seorang-seorang macam mana, tak tahu ya Allah, tak ada teman. Suami sedih sekejap, lepas tu contoh. Dia sedih tu bukan apa, fikir siapa nak buat Nescafe dia, siapa nak setrika baju dia, sedih. Dan siapa nak kawan sembang, nak kawan gaduh apa semua, sedih. Kita tengok anak pula menangis. Anak menangis ni apa? Menangis sedih sebab dia dah tak ada bapa. Arwah ni pula, dia ada baby kecil tau. Baby tu duduk tolak kaki pak dia dalam kafan ni. Orang duduk tengok anak ni, orang menangis. Sedih. Betul? Tapi tuan-tuan perasan tak? Drama menangis ni semua, masa kita dalam kafan ni, sampai kita dalam kafan pun, sampai kita dalam kedudukan macam tu pun, orang yang hidup masih meratap kepentingan hidup mereka di dunia selepas ketiadaan kita. Mereka bukan menangis untuk kita. Mereka menangis sebab hilang kita. Mereka tak boleh nak perguna kita dah. Ni ayat jahat saya ni. Ha. Jadi sebenarnya itu, mereka bukan menangis fikir macam mana lagi 2 jam nanti aku masuk dalam barzah, apa aku boleh tolong bapa aku di barzah nanti, soalan muka dan apa yang tuan-tuan. So untuk kehidupan kita selepas mati, saya nak pesan, jangan harap dengan orang yang hidup. Anak soleh pun termasuk. Aku tahu lagi, aku ni ustaz sama je, merapu je. Betul saya cakap tuan. Kita makin lama seseorang tu meninggal, makin luput, makin pudar ingatan kita kepada dia. Setuju? Hakikatnya semakin lama dia meninggal, semakin dia perlukan doa daripada kita. Jaga ni. So Tuhan bagi kita 3 jalan. 1, anak saleh. 2, ilmu manfaat. 3, sedekah jariah. Ilmu manfaat, sedekah jariah, buat bekal masa hidup. Anak soleh kalau ada, bonus. Kalau tak ada, at least aku dah buat. Ada 2 yang akan bantu aku. Sedekah, fikir yang jariah, yang berterusan, yang wakaf, apa semua ni. Boleh lah nak bagi orang makan, sedekah boleh, tapi ambil yang, buat priority dalam pertimbangan itu. Ilmu manfaat ni, ada siapa ada ilmu buat kuih pau ke apa ke, saya dah ajak. Itu antara ilmu manfaat jugalah. Ajak dan orang tu reti buat, dia bersedekah pula pada anak yatim apa semua, berjalan. Ada kan? Harap-harap ada pahala di situ, tuan-tuan. Tu, pegang tu. Itu sajalah daripada saya, tuan-tuan. Terlajak, saya minta maaf. 5 minit. Kalau apa yang saya cakap ni salah, tuan-tuan, betulkan saya dan betulkan kawan-kawan yang hadir. Tapi kalau apa yang saya cakap ni betul, tuan-tuan, menjadi tanggungjawab saya dan semua yang hadir untuk mengamalkannya, kerana ini adalah amanah daripada khazanah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.